sampai berita anda pada hari ini. Pembedahan plastik, keperluan atau trend merupakan isu yang akan kita kupas dengan lebih mendalam pada hari ini. Pembedahan merupakan suatu kepakaran perubatan yang menggunakan teknik-teknik tertentu bagi merawat, menyiasat atau memulihkan tubuh seseorang. Manakala plastik pula membawa maksud sesuatu yang dapat dibentuk atau diubah dengan menggunakan bahan yang berasal daripada tumbuhan atau buatan manusia. Secara ringkasnya, pembedahan plastik dapat didefinisikan sebagai kebolehan perubatan yang dilakukan bagi tujuan kecantikan atau memperbaiki bahagian tubuh badan. Berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat, pembedahan plastik adalah pembedahan yang dilakukan untuk memulihkan atau mencantikkan struktur tubuh badan yang mengalami kecacatan atau kurang cantik. Misalnya, pembedahan yang dilakukan untuk tujuan pemulihan adalah seperti pembedahan untuk memperbaiki kulit yang melecur, pembedahan untuk mulut sumbing dan lain-lain lagi. Selain itu, ada juga pembedahan plastik yang bertujuan untuk kecantikan semata-mata seperti pembedahan memancungkan hidung dan sebagainya. Seterusnya, saya akan memberi ruang kepada saudari Afidah bagi mengupas dengan lebih lanjut berkenaan dengan isu ini. Dipersilakan. Terima kasih saudari Afika. Baiklah, saya melaporkan berkenaan dengan kategori pembedahan plastik yang dikategorikan kepada dua, iaitu rekonstruktif dan kosmetik. Fokus kepada rekonstruktif bermaksud satu cabang disiplin pembedahan yang berkaitan dengan membaik pulih fungsi tubuh badan atau juga dikenali sebagai operasi tanpa ada unsur kesengajaan. Antaranya adalah kecacatan sejak lahir yang dapat kita lihat, iaitu seorang bayi dilahirkan dengan rupa sumbing, maka dibenarkan untuk membuat pembedahan. Kecacatan disebabkan penyakit, pembedahan craniofacial dan juga kecacatan akibat kemalangan teruk seperti yang menyebabkan kulitnya terbakar. Seterusnya, beralih kepada pembedahan kosmetik, iaitu memberi tumpuan kepada peningkatan penampilan individu untuk mengubah suai anggota badan yang dirasakan tidak sesuai dengan jiwanya, dan operasi tersebut adalah disengajakan. Pembedahan kosmetik yang ada dijalankan adalah seperti facelift, iaitu prosedur untuk menegangkan kulit muka, lip suction untuk menghilangkan lemak badan, lip augmentation untuk menukar bentuk bibir, dan juga pembedahan rinoplasti, iaitu operasi memperbaiki hidung mengikut kemahuan individu. Kemudiannya, apa yang boleh dikatakan berkenaan pembedahan plastik ini adalah satu keperluan atau trend semata-mata. Sebenarnya, ia akan menjadi satu keperluan apabila diutamakan pada individu yang mengalami masalah kesihatan atau kecacatan, dan kebanyakannya merujuk kepada pembedahan rekonstruktif. Namun, ia dikatakan sebagai trend kerana merujuk kepada pembedahan kosmetik apabila kebanyakan individu melakukannya untuk kepuasan diri dan untuk menarik perhatian orang ramai terhadap penampilan dirinya. Sekian, itu sahaja laporan daripada saya, Siti Afidah binti Rajuli. Terima kasih. Terima kasih saudari Afidah akan kupasan sebentar tadi. Selanjutnya, mari kita teruskan dengan hujahan daripada saudari Farahin yang akan membincangkan isu ini dari perspektif sains dan agama. Silakan. Baiklah, terima kasih Afika. Kita beralih kepada pembedahan plastik menurut sains dan agama. Menurut perspektif sains, pembedahan plastik ini ditakdirkan sebagai pembedahan khusus untuk pembinaan semula kecacatan muka serta badan akibat daripada gangguan lahir, trauma, terbakar dan juga penyakit. Difahamkan juga menurut perspektif sains, pembedahan plastik yang dilakukan adalah bertujuan untuk membetulkan kawasan berfungsi badan dan pembentukan semula di dalam alam semula jadi. Terdapat dua jenis pembedahan plastik menurut sains, iaitu pembedahan rekonstruktif dan pembedahan kosmetik. Pada tahun 1999, American Society of Plastic Surgeons and Reconstructive telah mengubah namanya kepada Persatuan Amerika Doktor Plastik untuk menekankan bahawa plastik dan pakar bedah rekonstruktif adalah perkara yang sama. Kita beralih kepada pembedahan plastik menurut agama. Menurut Islam, pembedahan plastik selain bertujuan untuk kesihatan adalah haram. Contoh yang dapat kita lihat adalah operasi untuk memperindah bentuk hidung, dagu, buah dada atau operasi untuk menghilangkan kerutan-kerutan tanda tua di wajah dan sebagainya. Seterusnya, terdapat tiga jenis pembahagian hukum di dalam Islam berkaitan dengan pembedahan plastik. Antaranya ialah wajib, harus dan juga haram. Ianya akan menjadi wajib sekiranya pembedahan plastik bertujuan untuk menutup luka, membaiki bekas luka parah atau tampal kesan kulit terbakar pada wajah dan bahagian anggota yang boleh dilihat. Selain itu, ia akan menjadi harus jika pembedahan plastik bertujuan untuk menyempurnakan atau mengembalikan fungsi tubuh seperti sedia kala dan membaik pulih kecacatan anggota seperti membetulkan bahagian mulut yang sumbing. Dan akhir sekali, pembedahan plastik akan menjadi haram jika ianya bertujuan untuk mengubah ciptaan Allah dengan sengaja seperti lelaki melakukan pembedahan plastik untuk menjadi perempuan. Sekian sahaja daripada saya, kita kembali kepada Afikah. Terima kasih saudari Farahin. Seterusnya, mempersilakan saudari Alia untuk mengupas pula tentang kesan-kesan daripada pembedahan plastik ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan selanjutnya. Pembedahan plastik yang dilakukan berpotensi untuk memberi kesan kepada manusia sama ada kesan yang positif atau kesan negatif. Pertama, pembedahan plastik mampu untuk menutup aib seseorang yang ditimpa kemalangan serta memperbaiki kecantikan semula jadi agar individu tersebut kelihatan lebih cantik. Dengan melakukan pembedahan plastik, ia mampu untuk mengembalikan semula fungsi anggota badan, seterusnya memberi keyakinan kepada individu yang mengalami kecacatan fizikal
agar mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih sempurna. Trend dalam melakukan pembedahan plastik dalam kalangan masyarakat juga mendatangkan kesan yang negatif kepada mereka akibat ketaksupan yang melampau dalam kecantikan. Aktiviti pembedahan plastik mempunyai risiko yang sangat tinggi untuk mengalami kegagalan semasa pembedahan sehingga menyebabkan berlakunya kecacatan pada bahagian yang dibedah atau boleh mengakibatkan kematian. Selain itu, mereka juga akan menerima kesan sampingan dalam jangka masa yang panjang seperti mengalami kerosakan saraf. Kos pembedahan yang terlalu mahal akan menyebabkan berlakunya pembaziran dari segi keuangan. Sekian sahaja daripada saya, Alia Fatihah. Kita kembali kepada saudari Afiqah. Ribuan terima kasih kepada saudari Alia juga. Berdasarkan kupasan daripada ketiga-tiga panel kita sebentar tadi, dapat disimpulkan bahawa pembedahan plastik merupakan suatu keperluan sekiranya ia dilakukan bagi tujuan mengatasi masalah kesihatan atau kecacatan. Sebaliknya, sekiranya ia dilakukan bagi tujuan kecantikan, maka ia adalah merupakan suatu trend semata-mata. Menurut perspektif sains pula, pembedahan plastik ini terbahagi kepada dua, iaitu pembedahan rekonstruktif dan pembedahan kosmetik yang mana kedua-duanya merupakan perkara yang sama. Manakala daripada perspektif agama pula, pembedahan plastik yang dilakukan selain bertujuan untuk kesihatan adalah haram. Selain itu, jelas juga bahawa pembedahan plastik ini turut memberi kesan kepada seseorang yang meliputi kesan positif bahkan juga kesan negatif. Akhirnya kita sudah sampai ke penghujung tirai. Terima kasih kerana terus bersama kami dan jumpa lagi.